Antara topik-topik yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini adalah yang pertama, sejarah penubuhan rukun negara. Yang kedua, objektif rukun negara. Yang ketiga, prinsip-prinsip rukun negara iaitu terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Dan akhir sekali adalah kepentingan rukun negara. Rukun negara diisytiharkan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos 1970. Rukun negara menjadi satu panduan nilai dan prinsip untuk memperkukuhkan perpaduan di Malaysia. Ia mewakili semangat kesatuan di antara pelbagai kaum dan agama menjadi asas kepada pembangunan negara yang stabil dan harmoni. Objektif rukun negara. Rukun negara dibentuk dengan objektif untuk membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Prinsip-prinsip rukun negara merupakan kunci keharmonian negara kita. Rukun negara juga memelihara cara hidup demokratik di Malaysia. Di samping itu, rukun negara juga dibentuk untuk mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Agama menjadi unsur penting dalam membentuk rohani sesebuah masyarakat. Berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, semua rakyat Malaysia harus mengakui bahawa Tuhan melebihi kuasa yang lain. Di dalam Perlembagaan Persekutuan telah ditetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Perkara 11 dan 12-2, Perlembagaan Persekutuan memberikan kebebasan kepada setiap penganut agama mengamalkan kepercayaan masing-masing. Kesetiaan kepada raja dan negara merupakan satu nilai yang penting yang menjadi landasan bagi keharmonian dan kestabilan masyarakat Malaysia. Kesetiaan kepada raja merujuk kepada penghormatan dan pengiktirafan terhadap institusi beraja Malaysia yang memainkan peranan simbolik dalam sistem pemerintahan negara. Perlembagaan Malaysia memberikan kuasa tertentu kepada Yang di-Pertuan Agong termasuk pelantikan Perdana Menteri, pengampunan kepada pesalah dan beberapa tugas pentadbiran lain. Kesetiaan kepada negara pula merujuk kepada kewajiban warga negara untuk menyokong dan mempertahankan kedaulatan, keselamatan dan kesejahteraan negara. Kesetiaan kepada negara juga merangkumi kepatuhan terhadap undang-undang negara. Keluhuran perlembagaan. Menekankan setiap rakyat menghormati dan mematuhi perlembagaan. Dalam konteks ini, tiada individu yang terkecuali daripada mematuhi perlembagaan. Perlembagaan bertanggungjawab menjaga hak rakyat serta menjamin kemakmuran dan perpaduan negara. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti yang disebut dalam perkara 4-1 Perlembagaan dan Persekutuan. Keluhuran dan ketinggian perlembagaan juga mengatasi kedudukan YDPA, Parlimen, Perdana Menteri dan Badan Kehakiman. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kedudukan undang-undang sesebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan masyarakat. Sesiapa yang melanggar undang-undang akan dihukum, tidak kira bangsa, agama dan kaum. Undang-undang di Malaysia sangat baik dan relevan meliputi segala masalah. Dan akhir sekali, perlembagaan dan undang-undang negara memberikan kebebasan asasi kepada setiap warga negara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan merujuk kepada sikap sopan dan hormat antara masyarakat, manakala kesusilaan merujuk kepada nilai-nilai moral dan etika yang diaplikasikan bagi membentuk suatu tindakan bermasyarakat. Penerapan kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seharian mampu melahirkan masyarakat yang bertinggi budi pekerti. Hal ini dikatakan demikian kerana merujuk Perlembagaan Persekutuan, setiap warga negara Malaysia diberikan kebebasan dalam beragama tanpa sebarang konflik. Hal ini secara tidak langsung akan membentuk satu identiti kebangsaan sebagai satu Malaysia dan akhirnya mendorong kepada kemajuan. Kepentingan yang pertama ialah sebagai ideologi kebangsaan. Dengan pelbagai perbezaan di antara masyarakat yang tinggal di Malaysia, sebuah ideologi kebangsaan diperlukan supaya dapat menyatukan pemikiran dan melahirkan semangat cinta akan negara. Yang kedua ialah untuk mewujudkan perpaduan kaum. Oleh itu, sikap hormat menghormati harus diamalkan dalam masyarakat. Yang ketiga ialah untuk memelihara cara hidup demokratik dengan cara menjamin kebebasan hak asasi warga negara selagi tidak melanggar
melanggar undang-undang negara serta batasan agama. Yang terakhir ialah untuk membina masyarakat progresif. Oleh itu, masyarakat perlu bersikap lebih terbuka dan meraihkan perbezaan untuk berjaya. Terima kasih. Kesimpulannya, prinsip-prinsip rukun negara merupakan kunci untuk memelihara dan mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara Malaysia madani kini. Oleh itu, diharapkan warga negara Malaysia untuk mengamalkan dan menghayati rukun negara dalam kehidupan seharian kita.